jahiliah mengambil anak angkat. Hijau ke merah ni. Masyarakat pada zaman jahiliah mengambil anak angkat dan mengharapkan perkahwinan dengan bekas isterinya. Ini cerita masyarakat jahiliah Arab, masyarakat Arab jahiliah. Dia ambil anak angkat, dia binkan pada dia. Dan masyarakat kita ada yang pakai. Ada yang pakai. Sampai menikah pun jadi wali. Ada. Ini yang tak berapa faham tentang hukum lah ni. Dia dah ambil anak angkat, dia binkan, dia daftar, dia binkan binti dia. Lepas tu bila kahwin, dia pula jadi wali. Maksud dia sembunyikan status anak itu daripada masyarakat. Anak siapa? Anak saya. Sedangkan anak angkat ataupun orang kalau kasar dia anak pungut kan. Dia pula walikan pula anak angkat tu. Sah tak nikah anak angkat tu kalau bapa angkatnya walikan? Tidak sah. Sebab bukan bapa kandung. Nak kena faham tu. Kan? Kena faham tu. Islam membatalkan taraf anak angkat seperti ini dan menghalalkan perkahwinan dengan bekas isteri anak angkat tersebut. Ini cerita daripada sirah Nabi SAW di mana Zaid bin Harithah pernah mengahwini Zainab binti Jahsy. Bila bercerai, Nabi SAW mengahwini Zainab binti Jahsy. Dan bila benda ni diketahui oleh orang-orang munafik membuat fitnah. Tengok Muhammad pergi kahwin dengan janda anak angkat sendiri, rakus. Orang tadi pun ambil sebagai modal mengatakan Nabi Muhammad SAW ni gila seks, kemaruh betina, kalau bahasa orang kita lah. Sampai bekas isteri anak angkat pun kahwin juga. Anak angkat, bukan anak kandung, anak angkat. Boleh lah, tak masalah. Anak angkat kita dah bercerai dengan isteri dia, kita berkenan tengok. Kita pun dah lama mendudek, dah 5 tahun mendudek. Isteri sakit, meninggal, kita tinggal seorang-seorang, duda. Pak Tam Duda, kan? Ada kan? Sini komedi Pak Tam Duda. Pelakonnya pun arwah Tuan Haji Zami juga. Tuan Haji Zami Ismail, Pak Duda. Pak Tam Duda. Kan? Tak ada sebab bentuk dia maka dipilih melakonkan watak Pak Tam Duda. Nak kahwin dengan bekas isteri anak angkat dia, boleh tak? Boleh. Apa anak angkat? Kan anak sendiri, kan anak gandung, anak angkat. Dia asal daripada kisah Rasulullah SAW. Hadis berdasarkan firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Dan ia juga tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kamu sendiri. Yakni segala yang kamu dakwakan mengenai perkara, dzalikum qaulukum bi afwahikum. Yang itu hanyalah perkataan kamu dengan mulut kamu sahaja. Saja sebut aja kata anak saya. Bukan anak saya, anak angkat saya. Anak saya. Dia pun panggil kita bapa angkat pun abah. Akrab dia begitu. Kebetulan kita tak ada anak tu, seorang lah anak kita, anak angkat. Rezeki isteri tak beranak. Bila pergi cek, isteri tak boleh beranak. Suami kata tak apalah, ini yang Allah Ta'ala beri pada kita. Abang kalau nak kahwin dua, abang kalau kahwin muda, kahwin abang. Saya rela. Siapa rela tukar meleleh 12 katil mata keluar, nak bagi suami kahwin baru. Si suami pula tak gamuk tengok isteri menuntiskan 12 katil mata. Tak apalah mak, bukan tak sunnah, tak apalah mak, abang tak kahwin, kita ambil anak angkat seorang, mudah lah. Abang ambil anak angkat lelaki, karib dengan kita. Anak perempuan, anak perempuan karib dengan kita. Wafat dah besar, dah anak negara 18 lepas SPM, kita suka
kita dengan isteri kita. Bukan 12 katil lagi, 30 katil pun terturun. Dulu saya redha, sekarang saya lagi redha. 30 katil betul tak jadi suami kita nak kahwin dengan anak angkat perempuan. Jodohnya nikahkan dengan Ustaz Azmi. Rezeki Ustaz Azmi dah. Gua je tak ada kena-kena dengan Ustaz Azmi ni, Ustaz Azmi lain. Nah, Azmi banyak tuan-tuan di kampung. Ustaz Tuan Haji Azmi Abdul Hamid, Ustaz Azmi juga, bukan saya. Tak mesti saya. Contoh ceritanya. Jadi anak angkat tak sama macam anak kandung. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Sadaqallahu azim. Dan mafhumnya, dan ingatlah Allah menerangkan yang benar dan dialah yang memimpin ke jalan yang betul. Tapi Allah SWT lagi, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya. Dalam surah yang sama, ayat Azab yang tadi ayat 4 dan ayat 7, likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Sadaqallahu azim. Maksudnya supaya tidak ada kesalahan atas orang yang beriman untuk berkahwin dengan isteri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah selesai habis kemahuannya terhadap isterinya, lalu yang ini lalu menceraikannya. Dan sememangnya perkara yang dikatakan Allah itu tetap berlaku. Ini bertitik tolak daripada kisah Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Baik. Yang kita ceritakan tadi dah. Yang ketiga, ibu mentua. Tidak harus mengahwini ibu mentua. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, firman Allah SWT, firman Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ummahatu nisaikum. Sadaqallahu azim. Surah ayat 23, maksudnya dan ibu-ibu isteri kamu. Ya, mak mentua. Mak mentua pun termasuk golongan perempuan yang haram dikahwini selama-lamanya. Walaupun bukan ibu kita sendiri, ibu mentua. Macam saya, mak mentua saya. Kan, bapak mentua saya dah menikah, mak mentua saya seorang. Boleh tak saya kahwin dengan mak mentua saya? Tak boleh. Haram selama-lamanya. Cerita dia. Pengharaman ini meliputi semua keturunan ibu mentua, seperti ibu kepada ibu mentua, nenek dan ke atas. Ibu kepada ibu mentua. Mbah isteri saya. Kalau Jawa dia panggil mbah. Mbah bedok. Mbah lanang tuk wan. Ataupun tuk. Setengah tempat dia panggil tuk. Kalau dia panggil mak tuk. Kalau di Kedah tuk. Kalau atuk dia panggil tuk wan. Kalau yang 9 atuk. Kalau yang neneknya dipanggil wan. Tanya omak, tanya wan. Tu lirik lagu Gadis di Lembu. Tanya omak, tanya wan. Mak tak tahu, tanya wan. Wan tu siapa? Opak. Ataupun mbah. Kan? Mbah tinggal seorang. Boleh tak saya kahwin dengan mbah isteri? Tak boleh. Haram dikahwin. Ketiga-tiga perempuan, golongan perempuan yang haram dikahwini semata-mata dengan sebab akad nikah, sama ada berlaku persetubuhan ataupun tidak. Sekiranya akad nikah berlaku dengan mana-mana golongan perempuan tersebut, ia adalah batal. Batal. Kalau jadi juga diketahui oleh pihak pejabat agama, mahkamah akan mengeluarkan perintah dibatalkan perkahwinan itu dan pasangan itu dibarakkan. Batal. Tak boleh. Nikah itu tidak sah. Baik. Yang seterusnya, yang keempat, anak tiri perempuan. Anak tiri perempuan haram dikahwini oleh bapa tirinya. Pengharaman ini berlaku apabila ibu kepada anak tiri tersebut telah disetubui oleh bapa tiri. Kan? Contohnya mak kita lah. Mak kita. Mak kita tu, bapak kita dah meninggal. Mak kita muda lagi. Contoh, dikahwini oleh lelaki lain.
Lagi ada Haji Din mana dah tahu kahwin dengan mak kita. Jadi Haji Din tu jadi pak tiri kita.